Dengar ke suara cikgu ni? Dengar okey. Alright, Nur Zarin Najwa. Okey, sekejap ya. Kita tunggu lagi 1 minit, 2 minit sebelum kita mulakan ya. So apa khabar semua? Khabar baik. Okey. Alright. Cikgu baik. So far so good. Sihat. Okay, you all ni dari mana ya? Ada kebanyakan dari Selangor ke? Ada tak dari luar Selangor? Ada tak daripada luar daerah Selangor ni? Negeri Selangor ni? Anyone from outside Selangor? Tak ada. Oh, kebanyakan dari Selangor lah ya. Okey. Lagi 1 minit. Sebelum tu cikgu nak share dululah ya. Share my file. Okay, revision week 2. Okay, ada 3 orang. How many of us are here today? Six. Okay, Suk Ching, can I start now? Yeah, can. Can start. Alright. Okay, so selamat sejahtera semua pelajar-pelajar calon-calon SPM. Okay, good to see you again. Okay, siapa kat sini yang baru join hari ni? Maksudnya minggu lepas tak join, tak dapat join. So baru join minggu ni. Tolong angkat tangan sikit. Atau letak thumbs up ke? Ada tak? Okay, Taran Kumar, Mak Fong, Chong Shuk Chin. Oh, ramai juga yang join minggu ni ya. Okay, last week you all tak join. Okay, anyway. Alright, the good news is, okay, last week punya slides saya dah bagi dekat kita punya organizer. Nanti dia akan letak dekat hujung-hujung kelas nanti, dia akan letak lah ya slides tu. What do you call that? She will put the slides on the, I think the chat area. Lepas tu you boleh tengok lah ya pada pelajar yang last week tak join lah. So saya dah bagi kat dia slides untuk minggu lepas dan juga yang hari ni punya. So you all boleh simpan. Okay? Alright. Okay, anyway, welcome. Alright, welcome to this class. Okay, last week kan cikgu dah bagi tahu tentang skema pemarkahan untuk soalan struktur. Alright. So minggu ni cikgu dah janji cikgu akan bagi skema pemarkahan ataupun cara-cara menjawab untuk soalan esei. Alright, untuk soalan esei. Okay, alright. Okay, so before I start the slide ya. So kadang-kadang masa cikgu gunakan slides ni, kalau cikgu join balik your chat, alright, tanya soalan tengok chat, so sometimes I have to come out from the slides, lepas tu I kena share balik ya. Dia tak boleh share straight. Dia tak akan jadi apa tak selaras. Alright, so kadang-kadang cikgu kena keluar balik daripada slide tu, lepas tu masuk balik ya. So you all have to sabar sikit lah ya. Okay, alright. So okay, so hari ni kelas kita tengok ya, hari ni kita punya kata kunci lah, nak kata kata kunci ke, nak kata apa. Yang penting lah untuk minggu ni, minggu kedua, cikgu nak share sikit cara-cara menulis esei.
Tapi pelajar kena ingat ya, ini semua adalah daripada teknik menjawab previous SPM lah. Tapi you all ni ialah macam cikgu kata last week kan, tikus putih. So you all ni sebenarnya adalah yang baru ya, KSSM. So setakat ni cikgu belum terima lagi apa-apa teknik untuk menjawab untuk tahun ini. So that is why I have to share the previous one. Okay, yang dulu punya. Okay, so kalau ada yang terbaru ke apa-apa, kemungkinan besar kalau sempat dalam kelas revision ni cikgu akan share. Kalau tak sempat, nanti cikgu sekolah you yang akan bagi tahulah. Ya, tapi setakat ni belum dapat lagi apa-apa yang skema pemarkahan yang terbaru. Okey kelas, faham ya? Okey, faham ke? Diam je. Anis, Mish, okey, alright. Okey, bagus. Sini kat sini hujan, kat sana hujan tak? Hujan So sejuk-sejuk siapa nak pergi minum kopi ke, suruh mak buat kopi, segelas kopi ke apa ke, buatlah, simpan kat tepi tu. Tengah-tengah belajar sejarah kita minum kopi sikit ya. Okay, alright, so let's start ya. Nanti cikgu share make it into a slideshow ya. Alright, okay kelas. So sejarah SPM 2021. Okay, intipati minggu ini. Okay, minggu ini kita nak belajar tentang apa? Right. Okay, yang pertama cikgu nak ajar ialah tentang skema pemarkahan soalan esei. Okay, macam mana kita nak buat skema pemarkahan soalan esei. Lah mana pula perginya? Alah, sekejap ya, silap. Tertekan. Skema pemarkahan soalan esei. So kita tengok markah dia berapa, macam mana nak tulis, macam mana nak skor sepenuhnya. Ya. Okey, lepas tu, so last week kita tengok struktur kan. So minggu ni kita tengok esei sahaja. Lepas tu cikgu nak buat revisi bab 2 tingkatan 4. Dan lepas tu kita akan, while we do the revision, while we do the revisi itu, cikgu akan selitkan sedikit beberapa soalan yang berkaitan dengan bab 2 tingkatan 4. Tapi minggu ni kita akan tengok soalan esei. Pasal kita nak bincang tentang esei kan, so oleh itu kita akan tengok soalan esei. Okay, struktur dengan objektif kita tak tengok minggu ini. Okay, alright. Okay, now. Soalan esei macam last week cikgu dah bagi tahu, soalan esei SPM sebenarnya 5 soalan disediakan. Alright, 5 soalan disediakan. Out of the 5 soalan, kamu kena jawab hanya 3 soalan sahaja. Okay, but markah soalan esei ni memanglah tinggi. Okay, so setiap soalan ni membawa 20 markah. Okay, 20 marks. So 20 times 3 question, it equals to 60 marks. 60 markah daripada soalan esei sahaja. Jawapan harus wajib dalam bentuk esei. Kamu tak boleh tulis point form ya. Ingat ni betul-betul. Okey, ingat sangat-sangat ya. Okey, soalan esei kamu kena tulis dalam bentuk esei, bentuk karangan. Tak boleh guna point form. Kalau kamu guna point form, kau ditolak markah. Okey, kerana kamu tak mematuhi arahan. Arahannya soalan esei, so soalan esei lah yang kamu kena jawab. Okey? This is very important kelas. Jangan buat kesilapan sebegini. Walaupun betul jawapan kamu, betul-betul lah 100% betul pun, memang ditolak markah. Ditolak kalau tak salah saya separuh daripada markah tu. Maksudnya katalah keseluruhan markah 60, kamu hanya boleh dapat 30 saja daripada 60 tu. Half. Alright, so don't do this mistake, okay? Alright. Next, construct soalan. Bagaimana soalan esei ni deconstruct, okay? Nombor 1, okay, soalan ni selalunya berbentuk A, B, C dan D. Alright, so selalunya soalan C dan atau D itu kadang-kadang ada D, kadang-kadang sampai C saja. Okey, soalan C atau D itu kelas berbentuk kebat.
Okay, berbentuk kebat. Sama macam struktur. Last week also I told you the same thing, right? Okay, soalan C dengan D tu berbentuk kebat. Samalah kat sini pun. Okay, C dengan D memang berbentuk kebat. Kebat. Ingat tak apa yang cikgu bagi tahu tentang kebat last week? Ingat tak? Kenapa cikgu kata soalan kebat tu harus dijawab? Jangan takut menjawab. Cikgu ada bagi tahu kan pelajar yang datang last week. Siapa tahu kenapa? Ingat tak kenapa? Kenapa soalan kebat tu harus dijawab? Siapa nak unmute mic nak cakap pun boleh. Nak tulis kat chat area pun boleh. Tapi kalau tulis kat chat area, saya kena keluar balik, lepas tu masuk balik. Pasal kalau saya nak tengok chat area. Excuse me, I minum kopi sikit ya. Tak ada ke siapa-siapa nak unmute dan cakap? Tak ada. Okeylah, cikgu tengok chat area lah. Tak tahu, to get more marks, markah bonus. Okay, Taran Kumar saya don't know. Sebab dia berdasarkan pendapat. Yes, Siti Zulaika betul. To get more marks, ya. Yeah. Okay, Taran kata dia tak tahu kenapa. Okay, sebenarnya soalan kebat ni jangan tinggalkan. Pasal ia adalah pendapat anda sendiri. So takkan salah punya. Okay, asalkan pendapat kamu itu logik, berdasarkan question, okey, berdasarkan question, kamu memang akan dapat markah. Okey, so tak ada sebab kenapa kamu tak buat soalan kebat ni. Ya, it's like a bonus marks for you actually. Soalan kebat ni digubal oleh penggubal peperiksaan tu untuk membantu kamu. Okey, so don't waste it. Alright, don't waste it. Okey, kelas? Alright. Okay. So itu adalah tentang soalan kebat ya. Okay, I think I have to come out first. I stop share sekejap. Okay, kalau saya tengok chat dia memang macam tu ya. So I have to share again. Okay. So that is the reason kelas kenapa kita konstruk soalan dia ya. Okey, A, B, C dengan D itu selalunya soalan kebat. Okey, next. Sekarang kita pergi kepada skema pemarkahan. So cikgu nak kamu tengok skema ni betul-betul ya. Alright, now. Soalan dia ada, awak kena tengok kata kunci yang diberitahu dalam soalan tersebut. Okey? Contohnya, soalan yang berupa apakah. Okey, apakah, nyatakan, senaraikan, berikan. Alamak, silap lagi. Okey, soalan-soalan yang jenis macam tu kelas. Okey, soalan apakah, nyatakan, senaraikan dan berikan. Soalan-soalan yang berbentuk macam ini atau yang berbunyi macam ini selalunya soalan sebegini perlukan jawapan fakta sahaja. Okey, selalunya pelajar boleh berikan jawapan fakta sahaja. Okey, dan satu fakta ialah satu markah. So katalah soalan tu 8 markah, so kamu bagilah 8 fakta. Okey, tapi don't worry. Okey, jangan kata saya kena bagi fakta je, saya tak boleh bagi huraian, saya tak boleh bagi contoh. Bukan macam tu. Awak boleh bagi huraian, awak boleh bagi contoh. Huraian pun kamu akan dapat markah, contoh pun kamu akan dapat markah. Maksud cikgu ialah selalunya soalan yang gunakan kata kunci atau kata tugas seperti ini, okey, atau kata soal seperti ini, dia sekadar kamu bagi fakta pun dah okey. Dah boleh dapat markah. Satu fakta, satu markah. Tapi jangan lupa bila kamu tulis esei tu start dengan kata tugas, sama seperti apa yang cikgu bagi tahu last week ya. Last week kan untuk struktur pun cikgu dah bagi tahu kena start dengan kata tugas. Jangan lupa penanda wacana dan pastikan ayat yang kamu gunakan tu ayat lengkap. Mesti ada subjek dan predikat. Okay, are you clear this part? Okay, siapa yang tak clear this part tu tolong unmute mic bagi tahu supaya cikgu tak payah tengok chat. Kalau tengok chat saya kena keluar balik, masuk balik. Okay, ada tak yang tak clear bahagian ni?
Okey, lagi sekali cikgu sebut soalan-soalan yang berupa apakah, nyatakan, senaraikan dan berikan, soalan-soalan macam ni selalunya kalau pelajar tu bagi fakta sahaja, katalah dia 4 markah soalan tu, pelajar bagi semua pun fakta, dia tak bagi huraian, dia tak bagi contoh, tak apa. Boleh dapat markah, tak ada masalah. Okey? Okey, okey ke? Kalau okey letak thumbs up. Alright. So this kind of questions you can just give facts. Kalau kamu tak tahu huraian, tak tahu contoh tapi kamu tulis fakta saja, okey, no problem. Tapi pastikan kamu tulis dalam bentuk essay. Okey, kamu tulis dalam bentuk essay and jangan lupa start dengan kata tugas, mesti ada penanda wacana dan mesti ada ayat yang lengkap. Itu saja kamu kena pastikan. So this is one of the kriteria untuk skema permarkahan essay. Okay, let's see one contoh ya. Okay, tengok soalan ni. Aduh, budak nak masuk ni. Okay. Apakah usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? Okey, katalah cikgu bagi soalan macam ni kan. Apakah usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? 4 markah. Okey, apa kata kunci yang dibuat kat sini kelas? Apa dia kata kunci dia? Okey, kata kunci dia ialah apakah. Okey, kata kunci dia ialah apakah. Okey, apakah? Usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan 4 markah. So kalau pelajar bagi fakta sahaja, tak bagi huraian, tak bagi contoh, tapi ada 4 fakta, pelajar boleh dapat markah yang penuh. Okey, kita tengok contoh jawapan ya. Okey. Sekejap I kena keluar dulu. Ini masalah dengan Zoom. Alright. Okey, ini jawapan dia. Kita tengok jawapan dia, kelas. Okey, kalau kita tengok jawapan dia, okey, cikgu dah letak jawapan kat sini. Usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah, okey, isi pertama, pengenalan Akta Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey. Itu adalah isi pertama. Okey, pengenalan Akta Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Selain itu, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Okey, lagi sekali ya, isi kedua tengok betul-betul. Selain itu, penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Alright. Seterusnya, pelancaran Minggu Bahasa. Okey, seterusnya pelancaran Minggu Bahasa. Okey, pelancaran Minggu Bahasa ialah isi yang ketiga. Di samping itu ialah pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, lagi sekali. Di samping itu ialah pelancaran slogan Bahasa Jiwa Bangsa. Okey, now class. Cikgu nak kamu tengok soalan ni. Okey, cikgu nak kamu tengok jawapan ni. Sorry, bukan soalan, jawapan ni. Kamu tengok kat situ pelajar-pelajar yang dah datang last week kan. Mungkin dia dah tahu dah cara marking dia. Okey, essay punya marking dengan struktur bahagian kebat, okey, bahagian yang kena tulis macam essay tu lebih kurang sama sahaja. Okey, so kalau inilah jawapan yang cikgu bagi,
Dan awak kena tengok markah dia lah 4 markah. Alright. Now, kita mark ya, kita mark. Okay, number 1. Alright, let me just put as highlighter ya. Okay. Now, okay, isi pertama ialah pengenalan Akta Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Itu kamu dapat 1 markah. Okey, 1 markah. Isi pertama. Fakta pertama, 1 markah. Selain itu, penubuhan Universiti Kebangsaan. Fakta kedua, 2 markah dah. Okey. Yang telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Ini adalah huraian. Huraian kedua. Yang tadi atas UKM tu, Universiti Kebangsaan Malaysia tu ialah fakta kedua. Tapi pelajar telah tambah sikit huraian untuk fakta kedua tu. So sini ada huraian kedua. Alright. Ada markah. Okey, ada markah. So sekarang dah ada 3 markah. Alright. Seterusnya pelancaran minggu bahasa. 4 markah. Di samping itu pelancaran slogan bahasa jiwa bangsa. 5 markah. So all together sekarang kita ada 5 markah di sini. Tapi memandangkan markah maksimum yang diberi ialah 4. So pelajar bolehlah dapat markah penuh. Tapi awak kena ingat ya, sebelum dibagi markah penuh tu, dia kena tengok juga. Okey, dia kena tengok apa? Sebelum bagi markah penuh tu dia kena tengok apa kelas? Penggunaan kata tugas. Ada tak gunakan kata tugas? Ada, iaitu usaha-usaha. Pasal pelajar yang baru masuk minggu ni kan, apa masuk kata tugas kat sini maksudnya? Katalah soalan dia kata, apakah usaha-usaha? So bila kamu nak jawab tu pun kamu kena tulis perkataan usaha-usaha yang digunakan. So kamu kena ambil soalan tu, jawapan tu daripada kata-kata yang ada kat sini. Lagi sekali ya, katalah soalan tu, apakah usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan? Maka bila kamu jawab pun kamu kena guna ayat penuh, usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan ialah apa? Okey, so penggunaan kata tugas ada. Yang kedua, mesti ada penanda wacana. Okey, mesti ada penanda wacana. Okey, ada penanda wacana, ada selain itu, ada seterusnya. Okey, ada penanda wacana. Yang ketiga, penggunaan ayat yang lengkap. Okey, 3 syarat ni ada, fakta pun ada. In fact, fakta yang diberi ada 5 markah. So, sepatutnya pelajar ni dapat 5 markah. Memandangkan markah maksimum bila 4, so pelajar ini boleh mendapat markah yang penuh. Faham tak? Okey, setakat ni. Any question? Okay, let me see the chat area. Any question yang kamu masih ragu-ragu nak tanya cikgu? Tanya sekarang. No, okay. Clear. Okay, pelajar-pelajar yang baru masuk minggu ni, clear ke? All good? Okay. Okay. Kalau clear, alright, good. So no question you're clear So maksudnya kelas, walaupun soalan ni lah apakah, okay, kan cikgu kata tadi kalau soalan jenis apakah, mengapakah, senaraikan, that kind of soalan semua kamu bagi fakta pun sudah memadai. Tapi pelajar kat sini, contoh jawapan ni, dia ada fakta, dia juga ada huraian. Ni huraian dia. Ni yang cikgu highlight ni. Okey, ni huraian dia. So huraian pun masih ada markah. Okey, huraian pun masih ada markah. Okey, clear? Okey, kalau dah clear, okey, kita stop the share sekejap. Cikgu kena masuk balik ya. Okay, if you have any question, you can still unmute. You boleh unmute and tanya ataupun you boleh put in the chat area. Nanti cikgu baca balik ya. Don't worry. Okay. Okay, next next slides. Okay, sekarang kita pergi kepada kata kunci yang kedua pula.
Alright, kalau kamu tengok soalan yang berasaskan mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, perihalkan, terangkan, ceritakan, huraikan, sejauh manakah. Okey, soalan yang jenis macam ini pula, what to be done. Okey, soalan yang jenis macam ni pula, adakah fakta sahaja memadai? Okey, selalunya kelas, soalan-soalan jenis macam ni selalunya markah dia lebih tinggi ya. Kalau kamu tengok dalam 6 markah ke 8 markah. Okey, adakah fakta sahaja memadai? Okey, selalunya soalan yang jenis macam ni, jelaskan, perihalkan, huraikan ni semua, mereka sebenarnya memerlukan a bit more extra writing. Okay, a bit more emphasizing on the answer. Okay, so maksudnya mereka perlukan fakta, huraian dan contoh. Okay, tapi itu nanti dah cikgu sebut. Okay, fakta, huraian dan contoh. Cuba bagi macam itu. Kalau tak ada contoh pun tak apa, bagi huraian. Setiap satu ini ada markahnya. Okay, untuk soalan-soalan esei yang sebegini. Ya, mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, perihalkan, terangkan, ceritakan, huraikan dan sejauh manakah. Okey, soalan macam ni maksudnya penggubal exam tu atau your teacher wants more, a bit more extra explanation, penerangan yang lebih lanjut lagi daripada fakta tersebut. Okey, kita tengok satu contoh ya. Okey, contoh yang sama. Okey, soalan dia sama, contoh jawapan pun sama tapi dia ekstra sikit. Okey? Okey, the same thing tapi soalan dia kalau kamu tengok kat sini, huraikan usaha-usaha. Tadi ialah apakah kan? Sekarang huraikan usaha-usaha yang digunakan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Masih 4 markah tapi bentuk soalan tu dah ubah tadi apakah, sekarang huraikan. Okey? Alright, so sekarang kita tengok macam mana dia jawab ya. So masih sama, masih gunakan kata tugas, usaha-usaha. Usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ialah pengenalan Akta Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ini ialah isi pertama. Lepas tu pelajar bagi contoh. Pasal kenapa dia bagi contoh? Kerana dia tengok perkataan huraikan. So dia bagi contoh. Contohnya bahasa Melayu mula digunakan secara sepenuhnya di mahkamah pada tahun 1990. Disebabkan Akta Melayu ni dijadikan sebagai bahasa kebangsaan. So bahasa Melayu ni telah mula digunakan di mahkamah pada tahun 1990. Before that it was only English in the court, in the court. So after 1990 barulah bahasa Melayu atau bahasa Malaysia mula digunakan. Okay, itu huraian dia. Kamlesh, you want to write something ke on the screen? Kamlesh tak sabar nak tulis. Okay. Right. Next, okay, itu ada isi dan ada contoh. Okey, ada isi dan ada contoh. Alright? Berapa markah kita boleh dapat kat sini kelas? Siapa nak cuba? Untuk perenggan pertama ni, berapa markah kita nak dapat kat sini? Kita boleh dapat berapa markah tu kat perenggan pertama? Okey, semua kata 2 markah, 2 markah, 2 markah. Okey, betul. Okey, you all dah boleh jadi markers lah. Memang 2 markah, betul ya. 1 markah untuk fakta dan 1 lagi markah untuk contoh. Good. Okey, sudah ada 2 markah ya, simpan 2 markah tu. Okey, sekarang kita pergi kepada isi kedua. Selain itu, bahasa Melayu dijadikan bahasa penghantar di sekolah. Isi kedua. Okay, bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar di sekolah, iaitu melalui pembukaan sekolah menengah yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Itu adalah huraian. Dah bagi huraian, pelajar bagi contoh lagi. Contohnya Sekolah Alam Shah. So ada isi kedua, ada huraian kedua,
ada contoh kedua. Okey, berapa markah kita boleh dapat dekat orang kata apa dekat perenggan kedua ni? Banyak. Banyak. Berapa banyak tu? 1 untuk isi. 3. 3. Very good. Okey, 1 untuk isi, 1 untuk huraian, 1 untuk contoh. Alright? Okey. Seterusnya, penubuhan Universiti Kebangsaan. Ini adalah isi yang ketiga. Patut ada huraian, iaitu universiti tempatan yang pertama menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Huraian dia. Lepas tu, dia dah bagi huraian ni, dia tak bagi contoh. Tapi dia nak bagi lagi satu huraian. Huraian yang kedua. Okey, ini terbukti bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. So, dalam perenggan ni, dia ada isi, dia ada fakta, dia ada huraian 1 dan huraian 2. Sini pun kamu dapat 3 markah juga. Okey, sini pun kamu dapat 3 markah juga. Alright. So, akhirnya penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka yang berfungsi mengembangkan bahasa Melayu melalui pelbagai aktiviti, contohnya dengan mencetak dan menerbitkan buku-buku dan risalah dalam bahasa kebangsaan. Okey, sini kamu ada fakta, kamu ada huraian dan kamu ada contoh. 3 markah. So can you calculate untuk cikgu berapa markah keseluruhan esei ni yang pelajar ni boleh dapat? Cuba calculate. 11. Okey. Ada orang kata 11. Okey, kita tengok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 markah. Cikgu dah buat satu kesilapan. Apa kesilapan cikgu ialah this one I shouldn't have put as 4 marks. Okay, because this question dia dah bagi tulis macam ni, sepatutnya this kind of huraian question is normally 6 to 8 marks. So katalah ni 8 markah. Okay, kamu imagine this is not 4 marks, this is 8 marks. Okay, 8 markah. Okay, tapi pelajar dah dapat 11 markah. So, dia dah melebihi markah yang diberikan iaitu 8 markah. So, obviously pelajar ini boleh mendapat markah yang penuh. So, every fakta that you write, every huraian that you give, every contoh that you state, semua tu ada markahnya. Okay, ada markahnya. Okay, kelas? So at the same time, you must make sure awak kena pastikan awak gunakan kata tugas untuk start, awak gunakan penanda wacana. Penanda wacana tu memang kena ada, mesti ada. Okey, cikgu gunakan kat sini. Selain itu, seterusnya, akhirnya, lepas tu penggunaan ayat yang lengkap. Okey, mesti ada subjek predikat. Okey, ayat dia lengkap. Dan kalau boleh tulis dalam perenggan. Okey, tulis dalam perenggan ini digalakkan. Okey, cikgu akan cek balik kalau adakah itu satu kemestian, but digalakkan to write in perenggan. Okey, that means setiap Cikgu. Ya. Yeah. Boleh tulis dalam satu perenggan kan? Actually, whether can write dalam satu perenggan atau tidak tu, I think okay. Tapi digalakkan, because yang cikgu baca dalam skema markah tu semua, digalakkan pelajar untuk tulis dalam perenggan. Maksudnya satu isi satu perenggan. Okay? Okay. So Thank you, teacher. It is better in a way, kalau as a marker kan, katalah saya marker kan, lagi senang saya nampak isi kamu. Okay? So it's kemas. So digalakkan untuk tulis dalam perenggan. Okay, you can always check back with your teacher. Alright? Okay, any other questions? Kat kawasan ni, kat bahagian ni kelas? Can't see the slide. Syed E can't see the slides. Okay, yang lain boleh nampak slides tak? Boleh, cikgu. Boleh ya. Okay, what about others? Semua boleh dapat. Syed E, maybe you try to go out of the Zoom and come back. What link? Okay, so we should write one perenggan, one isi. Yes, digalakkan untuk tulis satu perenggan, satu isi.
Okay, I don't know what link are you talking about. Oh, the link later at the end of the lesson, the organizer will share with you, not me. Okay, the organizer will share with you. Okay. You mean for the slides, is it? For the slides, for last week's slides and this week's slides, the organizer will share with you later. All right? Okay. Okay, so dah habis bahagian essay ni kelas. Okay, so now as a conclusion I would say, okay, sebagai satu kesimpulan cikgu boleh cakap kat sini ialah kamu tengok apa yang ditanya. Kata kunci itu. Kalau jenis apakah, senaraikan dan sebagainya, kamu bagi fakta pun tak apa. Kalau kamu boleh bagi 4 fakta, kalau 4 markah kamu ada dalam kepala kamu 4 fakta, bagi je 4 fakta. Okey, katalah di 8 markah. Kamu tak ada 8 fakta dalam kepala kamu. Kamu tambah je dengan huraian dan contoh. Still you can score. Alright? Soalan huraian ni pun sama juga. Kalau 8 markah, bagi je isi huraian contoh. Kalau contoh tu tak boleh nak masuk kepala, memang tak ingat, tak boleh nak ingat, bagi huraian selanjutnya. Okey, huraian awak boleh bagi berapa huraian pun. Okey? Alright. So that is the schema for this dua jenis dua jenis soalan essay. Okay, alright. Let me stop this share for a while. Okay, any question or not setakat tu before I move on to the other slides? Any question on these two types of essay? No, huh? Okay. So if no, we are going to move on to another type of question. Okay. Sekarang cikgu nak share dengan kamu teknik menjawab soalan esei yang menggunakan kata kunci sejauh manakah. Okey, sejauh manakah ni dia lain sikit. Okey, kalau kamu nampak kata kunci sejauh manakah ni dia lain sikit. Alright. So soalan macam ni ya, katalah kamu tengok soalan dia dibagi macam ni, pertepatan kekal bahasa dan tulisan. Alright. Lepas tu dia cakap maklumat di atas adalah ciri tamadun. Okey, pertepatan kekal bahasa dan tulisan tu ialah ciri tamadun. Sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia? 8 markah. Okey, lagi sekali ya. Maklumat di atas, ni dia dua maklumat tu. Pertepatan kekal dan bahasa dan tulisan, ini merupakan ciri tamadun. Lepas tu dia punya kata kunci ialah sejauh manakah. Okey, sejauh manakah ciri tersebut mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. 8 markah. Okey. Sejauh manakah maksudnya how far is this ciri boleh efek memberi efek atau mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. Okey, soalan sejauh manakah ni selalunya dia adalah dari segi konstruk menilai. So pelajar harus memberi penilaian. Okay, penilaian. So this kind of question class, there's one tips for this ya. Pelajar dikehendaki mengulas fakta sedia ada. Okay, that means fakta yang telah diberikan di sini, ini adalah fakta sedia ada. Awak kena ulas fakta ni balik. Pasal you are going to talk about that fakta. Alright, so you have to talk about this fakta. Yang ada dalam soalan tu, kamu kena ulas fakta ni balik. Dan kalau kamu nak beri fakta lain setelah ulas, okay, setelah kamu ulas dua fakta ni, kamu nak bagi fakta selanjutnya, extra another fakta, boleh. Alright, but after mengulas dua fakta ini, kamu boleh beri fakta lain. Alright, itu satu. The first tips, okay? Okay, second tips is, you have to give a ranking untuk setiap fakta. Nah, apa menatang pula ranking ni kan? Okey, ranking ni maksudnya, contohnya ranking tu ialah sangat penting, penting, agak penting. Okey, maksudnya di sini ialah, okey, katalah dia akan bagi macam ni kan. Lepas tu dia kata sejauh manakah ciri tersebut
mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. Awak nak kata pertepatan kekal ni sangat penting. Bahasa dan tulisan agak penting atau penting. Awak kena buat ranking. So when you write the essay, you have to write in a ranking form. Kerana kamu diminta untuk menilai. So if you give a ranking, the marker can see clearly that kamu dah menilai. Kamu ingat pertepatan kekal ni memang ciri tamadun yang sangat penting. Bahasa dan tulisan juga agak penting. So kamu dah bagi dia punya ranking. Okay, don't worry if you still don't understand, don't worry. I'm going to give you a contoh now ya. Okay, kita tengok contoh. Soalan yang sama, 8 markah, ni contoh dia. Okay, contoh dia. Alright, contoh pertama, if you see, ciri pertepatan kekal sangat penting dalam mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap, iaitu di sekitar lembah sungai kerana terdapat sumber air. Okey, kawasan ini dapat berkembang menjadi sebuah bandar. So what you have done is you have given a ranking to that ulasan. Okey, yang pertepatan kekal tadi tu kamu dah bagi ranking sangat penting. Alright? Bahasa dan tulisan juga penting dalam mempengaruhi perkembangan tamadun supaya masyarakat dapat merekodkan aktiviti-aktiviti kehidupan mereka. Contohnya aktiviti ekonomi yang dijalankan. So untuk bahasa dan tulisan pun kamu dah bagi ranking. So dua ulasan tadi itu, pertepatan kekal, kamu dah bagi ranking sangat penting. Bahasa dan tulisan kamu dah bagi ranking penting. Alright, lepas tu kamu nak tambah lagi satu walaupun tidak diberi kat situ. Tapi kamu rasa kamu nak tambah lagi satu, boleh. Okey, tengok contohnya cikgu tambah. Di samping itu, agama dan kepercayaan juga penting agar manusia hidup dalam satu kepercayaan. Pun boleh. Okey, so now let's mark. Okey, let's mark. Okey, now kita tengok isi ya. Ciri pertepatan kekal sangat penting dalam mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap iaitu di sekitar lembah sungai. Okay, is that okay, manusia mula menetap di sekitar lembah sungai. Alright, ini adalah isi kerana terdapat sumber sungai. Okay, then kawasan ini dapat berkembang menjadi bandar huraian. So sini ada satu isi. Okey, kerana terdapat sumber air, lagi satu isi huraian. Bawah ni adalah huraian lanjutan. So dalam perenggan yang pertama itself you already got 3 isi. Okey, 1, 2, 3. Okey, perenggan kedua, selain itu bahasa dan tulisan juga penting dalam mempengaruhi perkembangan tamadun supaya masyarakat dapat merekodkan aktiviti ke aktiviti kehidupan mereka. Isi. Lepas tu dibagi contoh aktiviti ekonomi yang dijalankan. Another markah. Alright. So dah berapa isi dah sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 isi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 isi. Alright. Then awak nak bagi tambahan lah. Okey, awak nak bagi tambahan, nak cukupkan 8 katalah kan. So di samping itu agama dan kepercayaan juga penting. Isi. Lagi satu dah 6. Agar manusia hidup dalam kepercayaan. Huraian. So ada 7 isi di sini. Memang tak cukup tapi awak ada 7 markah daripada 8 markah itu. So apa yang cikgu nak bagi tahu kat sini ialah yang penting kamu kena tahu ialah katalah ada soalan sejauh manakah ni digalakkan untuk pelajar bagi ranking. Okey? Ranking dia ialah macam nilah, sangat penting, penting, agak penting, that kind of ranking. Ikut pendapat pelajar lah. Okey, yang mana satu pelajar nak bagi penting, sangat penting. Okey, that is penilaian pelajar itu sendiri. Alright? Okay, don't forget you must also have kata tugas digunakan. Katalah soalan kat sini adalah ciri pertepatan, you start with ciri pertepatan. Okey, itu satu.
Jangan lupa penanda wacana. Selain itu, di samping itu, alright. Jangan lupa ayat yang lengkap. Alright. Dan kalau boleh tulis dalam perenggan. Dan dalam bentuk esei. Itu jangan lupa. If you do all that, then you can dapat. So untuk karangan ni, untuk esei ni yang dibuat oleh pelajar, dia boleh dapat 7/8. Soalan sejauh manakah? Okay. Any question class tentang soalan sejauh manakah ni? Kalau nak tanya, tanya sekarang. Okay, so what you need to know about soalan sejauh manakah? Kamu kena tahu, please put up the ranking. Ulas dua-dua isi yang telah diberikan dalam soalan. Kalau kamu nak tambah isi lain, boleh. Alright, and then yang lain ialah seperti esei biasa. Okay, ayat lengkap, penanda wacana, gunakan kata tugas. Okay, tulis dalam perenggan. Okay, the rest okay or not? Saya tengok 2-3 orang je jawab ni. Yang lain okey ke tak okey? Okay, teacher. Faham this is something. Kalau lupa ranking, okey, ada suatu soalan tu. Kalau lupa ranking, okey, tidak akan tolak markah. Okey, I don't think dia akan tolak markah, okey, tapi itulah penilaian. Pasal ni semua kan dinilai secara holistik, okay, dinilai secara holistik, pemarkahan dia secara holistik. I think I already explained what is holistic last week. So holistik tu dilihat secara keseluruhan. So kemungkinan markah tu dia tak akan bagi tinggi sangat lah. Dia tak tolak markah, tapi markah yang kamu akan dapat tu tak adalah tinggi sangat berbanding dengan pelajar yang dah bagi ranking. Faham Okey, kalau semua ranking sama boleh tak cikgu? Macam semuanya penting. Okey. Okey. Okey, kalau saya lah marker tu kan, saya akan nampak kenapa pelajar ni bagi semua sama. Pasal ini ialah andaian pelajar kan. So definitely one of it will be more penting than the other. Ini andaian kamu sendiri. Okey, andaian kamu sendiri. Okey, so try to give ranking lah. That's why dia kata ranking. Ranking means like ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang agak penting. Itu maksud ranking. Okay, Orifel. Betul tak cikgu sebut nama awak tu? Orifel. Okay, so ranking means there must be something top, second, third, something like that. Okay? Okay, class? Okay, kalau dah okay bahagian ni, okay, kita stop share sekejap. Okay, itu adalah dari segi soalan sejauh manakah. Alright, okay, there's another one more schema that I want to show. Okay, ranking sangat penting, agak penting, all that you can use Okay. Alright, pernah tak dengar perkataan inference ni kelas? Dalam esei? Okay, boleh tak pelajar ni sikit, unmute sikit. Cakap dengan cikgu sikit. Pernah ke tak pernah? Pernah cikgu. Pernah buat? Pernah tulis inference dalam awak punya esei? Pernah. Pernah. Okay, good. So you know something about inference. So selalunya soalan inference ni adalah dalam esei kebat. Okay, selalunya digalakkan menulis inference ni dalam esei yang berbentuk kebat, the C and the D question. Okay, because esei kebat ni, derang akan mark secara holistik. So esei kebat ni kelas, okay, jangan bagi fakta sahaja. Okay, esei jenis kebat, please try to give huraian. Kalau ada contoh, bagi contoh dan bagi inference. Because this kebat question, the way of marking untuk kebat question tu secara holistik.
overall performance. Overall performance of the student. So they will see everything. Okay, kalau pelajar tu boleh bagi isi huraian, kalau tak ada contoh pun ada huraian lanjutan, lepas tu ada inference, memang hebat. Memang kamu akan score. Alright, for this kind of question. Okay, soalan essay. Okay, yang kebat. Alright. So what is penulisan inference? Inference ni sejenis kesimpulan kecil, just like your karangan BM lah. I'm sure your karangan BM pun setiap perenggan tu kamu akan bagi kesimpulan kecil kan? Tegasnya. Okay, apa lagi? Tuntasnya, kesimpulannya. Okay, that kind of words kan kamu tulis dalam setiap perenggan isi tu kan? Kamu nak tutup balik atau kamu nak ikat balik isi tu, kamu akan bagi satu kesimpulan kecil untuk setiap perenggan. Samalah tu macam inference ni. Okay, so normally ditulis selepas fakta, huraian dan contoh. Okay. Okay, istilah-istilah yang kamu boleh gunakan untuk soalan nak tulis inference ni, kamu boleh gunakan oleh itu, kesimpulan, tegasnya, tuntasnya, all these ada perkataan ataupun istilah yang kamu boleh gunakan untuk menulis inference, right? Okay, selalunya inference yang kamu tulis ni mesti berupa iktibar atau pengajaran. Okay, maksudnya kamu tulis bla 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 bla, tulis banyak-banyak tu, lepas tu last tu kamu bagi inference tu ialah seperti satu pengajaran. Oleh itu kita haruslah bersatu padu untuk mencapai kesejahteraan negara, something like that. Okay, so ia mesti satu ayat yang menunjukkan iktibar atau pengajaran. Okay, pelajar harus fikirkan sendiri inference ni is from your own mind, okay, because it's kebat question normally. Dan inference yang kamu tulis tu mestilah ada kaitan dengan isi dan huraian yang kamu tulis. Janganlah kamu tulis isi dan huraian tentang nasionalisme, lepas tu kamu pergi bagi inference tu pula tentang benda lain. Okey, tak ada kaitan, tak boleh lah. Okey, inference yang kamu tulis tu harus berkait rapat dengan fakta dan juga huraian yang telah kamu ulas. Okey, yang telah kamu ulas. Okey, clear? Bagi thumbs up sikit. Okay. Alright. Okay, so I give you one contoh for this. Very simple contoh lah, because I'm sure you already know what is this inference. Your teachers would have definitely told you what is this inference, yeah? Alright. Okay. Contohnya, ini satu soalan kebat ya, 6 markah. Okay, penulisan kreatif dan penggunaan media cetak. Ini berdasarkan bab berapa ni? Jom. Siapa ingat ni bab apa, tingkatan berapa? Bab apa dan tingkatan berapa? Siapa ingat? Penulisan kreatif, penggunaan media cetak. Okay, jom tengok chat area sikit. Tingkatan 4 bab 2. Okay, tingkatan 4 bab 2. Okay, very good. Okay, tingkatan 4 bab 2. Betul. Alright. So, penulisan kreatif dan penggunaan media cetak masih relevan kepada masyarakat hari ini. So, beri pandangan anda terhadap pernyataan tersebut. So, soalan dia kata, penulisan kreatif, okay, yang orang yang suka menulis ni, like menulis dalam novel, karya dan sebagainya, dan juga penggunaan media cetak seperti buku, all this risalah and all that, masih relevan sampai hari ini. Maksudnya pada zaman ini pun manusia masih lagi menggunakan penulisan kreatif dan media cetak. Now, beri pandangan anda. Okay, so iskebat lah kan. Beri pandangan anda terhadap pernyataan tersebut. 6 markah. Alright, so kalau 6 markah, you have to mention both this, whether it's relevant or not. So bila dia kata pandangan, is up to you lah. Kalau kamu kata memang masih relevan hari ini, masih digunakan, cakaplah masih relevan. Lepas tu baru bagi huraian dia, contoh dia dan sebagainya, isi dia. Okay, kalau kamu kata tak relevan, kamu bagi tahu dulu tak relevan dan bagilah sebab-sebabnya. Alright, so kita tengok contoh jawapan. Oh, okay, I have to stop share first. Pasal tadi saya tengok chat kan. So dia akan sangkut sikit.
Okay. Alright, ini dia punya jawapan. Okay. Okay, jawapan ni cikgu tak letak dalam perenggan. You can do it in perenggan ya. I just want to give contoh saja. Okay, kalau kamu tengok kat sini, penulisan kreatif dan media cetak masih relevan. So you have to answer to the question first. Okay, pasal ditanya masih relevan. Dia kata masih relevan. Lepas tu ditanya pandangan anda. So awak bagilah pandangan awak tu dulu ya. Awak bagi tahulah adakah ia masih relevan atau tidak relevan atau kurang relevan, up to you. You kena bagi tahu sendiri. Okay, pasal ni pandangan kamu sendiri. Alright? So penulisan kreatif dan media cetak masih relevan kepada masyarakat hari ini kerana ia berfungsi sebagai alat penebaran dengan lebih meluas sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat luar bandar. Okey. So dia kata media cetak ni semua, penulisan kreatif ni masih relevan pasal ia merupakan satu alat penebaran yang boleh disebarkan dengan lebih luas, ini satu isi, sehingga dapat disampaikan kepada masyarakat luar bandar, another isi pasal ada huraian. Okey, so sini dah ada 2 markah. Maklumat juga dapat disampaikan dengan mudah. Okey, melalui media cetak mungkin senang nak disampaikan. So lagi 1 markah, dah 3 markah. Selain itu, kos penggunaannya juga lebih murah. Okey, lebih murah, 4 markah. Dan menjimatkan serta mampu dimiliki oleh kebanyakan lapisan masyarakat. Lagi 1 markah. Seterusnya, ia sesuai digunakan oleh semua generasi tidak kira umur. Pasal penulisan kreatif dengan media cetak ni, orang tua-tua yang tak tahu teknologi macam handphone ni pun masih boleh gunakan. They can just read up. Okay, it's more for reading. Tidak menggunakan teknologi canggih. So semua generasi pun boleh guna kaedah seperti ini. Alright? Okay, so itulah isi-isi yang telah diberikan. So akhir pada isi itu, cikgu tambah 1 inference. Okay? Kesimpulannya cikgu buat, oleh itu kita haruslah menggunakan penulisan kreatif dan media cetak ini dengan cara yang betul agar maklumat berfaedah dapat disebarkan secara meluas. Maksudnya digunakan dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. So that is one contoh of inference. Okey, iaitu satu kesimpulan kecil di bahagian akhir untuk memberi satu iktibar kepada kita bila kita tulis. So kat sini berapa markah kita boleh dapat? Alat penebaran dengan lebih meluas, 1 markah, sampai ke masyarakat luar bandar, 2 markah. Maklumat juga dapat disampaikan dengan mudah, 3 markah. Kos penggunaan lebih murah, 4 markah. Mampu dimiliki oleh kebanyakan lapisan masyarakat, 5. Dan sesuai digunakan oleh semua generasi tidak kira umur, 6 markah. So markah dah cukup 6. Lepas tu pasal ini di-mark secara holistik, dia tengok markah dah cukup. Lepas tu dia tengok kamu guna tak kata tugas yang betul. Yes, kamu guna kata tugas yang betul. Kamu jawab tak whether it relevant or not. Yes, kamu jawab. Lepas tu dia tengok kamu guna tak penanda wacana. Ada. Selain itu, seterusnya. Lepas tu kamu guna tak inference. Guna. So bila semua ni ada, barulah kamu boleh dapat markah sepenuhnya, 6 markah. Okay, kelas? Clear with this? Any question tentang inference? Okay, alright. So itulah tentang inference. So kelas, okay, let me stop the share ya. Alright, so now what you have seen, okay, what you have seen for now ya, kamu dah tengok beberapa contoh soalan esei. Okay, kamu dah tengok beberapa contoh soalan esei. Yang pertama ialah soalan yang berkaitan dengan apakah, senaraikan, that kind of question. Yang kedua, soalan-soalan yang berkaitan dengan huraian, jelaskan, okay, terangkan, that kind of question. Okay, so soalan apakah tadi, apa yang cikgu akan bagi tahu? Katalah soalan jenis apakah, how must you write the answers? Adakah fakta mencukupi?
Okay, right now, yes, Aina, betul. Fakta sahaja pun dah okey. Tapi kalau awak nak tambah dengan huraian dan contoh, tak ada masalah. Digalakkan. Okay? Alright. Okay, what about soalan yang kedua yang ada huraian? Jelaskan that kind of question. Macam mana nak tulis? Fakta, huraian, contoh. Okay? Fakta, huraian, contoh. Okey, katalah kamu tak tahu langsunglah huraian dan contoh. Okey, katalah soalan esei itu 8 markah. Okey? Tapi soalan dia soalan huraian. Okey, saya letak pin. Okey, soalan dia soalan huraian. Okey, soalan dia soalan huraian, 8 markah. Lepas tu kamu tahu fakta je, tapi masa tu kamu dah kelang kabut dah. Tak boleh nak ingat huraian, tak boleh nak bagi contoh, tapi kamu ada 8 markah. Kamu ada 8 isi yang kamu boleh tulis. Tulis je isi tu. Tulis je fakta tu. Walaupun soalan tu soalan huraian, okey, kamu tak boleh ingat contoh ke, tak boleh ingat huraian ke, okey, kamu tahu isi saja, tulis je lah isi. Tapi kena bagi 8. Okey, kamu masih boleh dapat markah. Okey, kamu masih boleh dapat markah. Yes, if it's relevant and all the isi ditulis dengan ayat yang lengkap. Okey, ayat yang lengkap berserta dengan kata tugas, berserta dengan penanda wacana and everything is perfectly well, yes, you can get the marks. Okey? Tapi itulah masalahnya, soalan-soalan yang ada huraian jelaskan ni semua, markah dia tu tinggi. Okey, 8 markah. So awak boleh ke dapat 8 isi tu? Kalau boleh baguslah. Okey, kalau tak boleh tak ada masalah. Bagi je isi huraian contoh, isi huraian contoh, isi huraian 1, huraian 2. Semua tu boleh dapat markah. Okey, are you clear? Faham tak? Kenapa Cik Dera nak huraian dan contoh ni? Because the marks is high. 8 marks. So sometimes you tak boleh ingat 8 isi. Betul tak? Kamu tak ingat 8 isi. So kamu mungkin ingat 4 isi. So 4 dengan 4 isi tu kamu goreng huraian dia, goreng contoh. Contoh janganlah goreng, contoh tu biarlah betul. Okay? So you can still get the marks. So sebenarnya membuat esei ni tak adalah susah mana pun. Okay, tak susah. Kalau kamu belajar, okay, if you read the book, the notes, and you are able to answer. Okay? Lagi satu, cikgu nak bagi tahu lagi sekali, lagi satu, jangan lupa. Okay, jangan abaikan soalan kebat. Kebat is so important for you guys especially. Okay, ini tu markah bonus tau. Pandangan kamu sendiri saja. Why you want to waste it? Correct not? Betul tak cikgu kata ni? Kan? Don't waste it. Alright? Okay, dah pukul 6 dah cepatnya. Okay, jom kita masuk bab 2. Kejap Cepat masa berlalu. Okay. Okay, so dengan tu kita dah habis bahagian ni. Inference dah. Okay. So pendapat pelajar sendiri ya, berbentuk iktibar, berkait rapat dengan isi dan huraian. That's how your inference have to be. Okay, next class syarat menulis esei ni sebagai kesimpulan ya. Baca dan fahamkan soalan, okay. Jawab soalan yang senang dahulu. Okay, yang mana belik-belik dulu, belik-belik kertas soalan tu. Tengok yang mana awak confident, jawab tu dulu. Jangan duduk menenggek dekat soalan yang kamu tak tahu nak jawab. Okay, buat dulu soalan yang kamu boleh jawab, okay? Wajib tulis dalam bentuk esei, jangan lupa wajib, okay? And then tulis nombor soalan dengan jelas. Nombor soalan yang kamu jawab tu, pasal dia ada 5 soalan, kamu jawab 3 soalan kan? So nombor soalan tu sangat-sangat penting. Respon mengikut kata tugas. Asingkan mengikut perenggan. Tulis ikut pemarkahan, digalakkan memberi jawapan yang lebih. Jangan kedekut menjawab. Okey, alah dia nak 4 fakta, saya bagi 4 je lah. Katalah 1 fakta tu salah, mampus nanti. Okey, so galak, kalau dia bagi 4 markah, kamu tahu 5 fakta, tulis je lah 5-5 tu.
Okey, kod lah satu tu salah. Kod lah satu tu salah, awak ada lagi satu backup. Faham tak? Kamu ada lagi satu backup. So cikgu memang galakkan kalau beri jawapan yang lebih. Kalau ada masa, bagilah jawapan yang lebih. Okey? Jangan lupa penggunaan penanda wacana dan ayat lengkap. Soalan kebat, okey, isi huraian, contoh inference mesti ada. Soalan kebat especially, holistic marking, dia akan tengok overall. Alright? Okay, now let's get back to the bab 2 tingkatan 4, kebangkitan nasionalisme. Alright, kelas. So kalau kamu tengok dalam topik kebangkitan nasionalisme ni kelas, okay, ada beberapa subtopik kan. So cikgu akan tengok bahagian ni saja. Ini pun mungkin tak sempat nak buat semua. Cikgu buat setakat mana yang boleh. Cikgu akan tengok 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita, faktor-faktor nasionalisme, perkembangan nasionalisme dan kesan perkembangan nasionalisme. Of course, the rest of it is also very important. So I'm just going to touch on this, alright? Okay, kita tengok 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita. Okay, alright. Okay, kesedaran nasionalisme di negara kita dapat ditelusuri sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka pun dah ada dah ciri-ciri nasionalisme ni. Nasionalisme ni apa sebenarnya? Okay, ia seperti satu ciri patriotik ya, patriotik terhadap negara. Alright. Kesedaran ini berkembang semasa menghadapi ancaman Siam dan British oleh tokoh pejuang tempatan. This one started way back even during Parameswara time in Melaka dah start dah ciri-ciri nasionalisme ni. Okay. Okay, sejarah perjuangan bangsa menghadapi ancaman luar dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Usaha pemimpin Kesultanan Melayu Melaka seperti Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah seharusnya disanjung. Okey, setelah berundur dari Melaka, contohnya Sultan Mahmud Shah berusaha untuk mendapatkan Melaka kembali dengan melakukan 3 kali serangan dengan Portugis. Walaupun Portugis telah mengambil alih Melaka, alright, okey, Sultan Mahmud Shah tak putus asa, walaupun dia dah keluar daripada Melaka, dia masih cuba bergaduh dengan Portugis tu untuk dapat kembali Melaka. So this is all what we say as semangat nasionalisme. Dah wujud bukan sekarang, wujud dari dulu lagi, zaman Melaka lagi. Okey, penentangan terhadap ancaman luar juga dilihat melalui perjuangan Sultan Kedah. Okey, selain daripada Sultan Melaka, Sultan Kedah pun sama juga. Okey, itu Sultan Abdullah Mukarram Shah yang telah menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI di Pulau Pinang di bahagian Kedah. Baginda berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang kembali, okey, yang merupakan sebahagian daripada wilayah Kedah at that time because Pulau Pinang was taken by SHTI British. So Sultan Kedah masih berjuang, itu juga merupakan satu nasionalisme. Perjuangan baginda merupakan perjuangan terawal menentang British di Kedah. Alright. Besides that, we have so many other heroes di negara kita, okay? Bukan Sultan Melaka, Sultan Kedah je, banyak lagi hero-hero tempatan di negara kita ya. Contohnya like Dul Said, Datuk Maharaja Lela, Rentap, Tok Janggut dan sebagainya. Ni gambar cikgu bagi kat sini, gambar Datuk Maharaja Lela yang berjuang sepenuhnya di Perak menentang British ya. Okey, perjuangan mereka ni semua kebanyakannya bersifat setempat. Maksudnya di negara mereka sendiri, di negeri mereka sendiri. Contohnya Datuk Maharaja Lela ni dia berjuang di Melaka, di Perak sahaja. Berjuang menentang resident British, JWW Birch and so on ya. Okey, kesedaran awal mendapat reaksi dan tindak balas yang keras daripada penjajah sehingga memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Okey, selain daripada mereka, ada juga kesedaran nasionalisme perlu dikaitkan dengan tokoh-tokoh agama. Okey, selain daripada Sultan Perak, Sultan Kedah dan juga beberapa pejuang pertempatan, tokoh-tokoh agama juga telah membawa kesedaran nasionalisme di negara kita ya, especially pada awal abad ke-20 yang dibawa oleh gerakan Islah. Okey. Gerakan ini dipelopori oleh Sheikh Muhammad Tahir Jalaluddin,
Haji Abbas Muhammad Taha dan Syed Sheikh Al-Hadi. So gambar ni merupakan gambar Syed Sheikh Al-Hadi, seorang tokoh agama yang telah membangunkan atau meningkatkan semangat nasionalisme di negara kita. Okey, kesedaran ini kemudiannya diteruskan dengan penulisan kreatif. Okey, penulisan kreatif dan akhbar yang digerakkan oleh individu-individu terpelajar seperti Zakbar. Okey, inilah Zakbar, gambar Zakbar. Selain daripada Zakbar, Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, Hajah Zainun dan Fatimah Yaakob. These are all the writers. They are all very educated people and they start writing. Okey, kenapa mereka menulis? Kenapa penulisan kreatif itu sangat penting dan juga akhbar-akhbar penting untuk meningkatkan nasionalisme? Very simple. People read. These people write. Mereka tulis. Contohnya mereka tulis akhbar. Okey, akhbar berita harian lah, this kind of akhbar dan sebagainya. Apa yang ada dalam akhbar itu akan dibaca oleh masyarakat setempat. Okey, masyarakat-masyarakat dari negeri-negeri lain. Okey, so ini akan menimbulkan semangat nasionalisme. So apa-apa yang mereka tak puas hati dengan British atau dengan penjajah, they write it down. Okay, they cannot go and mereka tak boleh pergi berperang dengan British. Okay, susah. Pasal British has got power. So the only way untuk meningkatkan semangat nasionalisme penduduk tempatan ialah melalui penulisan kreatif dan juga akhbar. Nah, penulisan kreatif ni maksudnya dalam novel-novel. Okay, cara derang tulis novel tu seolah-olah mengkritik British. Okey, mengkritik British dan meletakkan sikap-sikap negatif terhadap watak-watak British dalam cerita itu. So this is another way of mereka nak meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat tempatan. Okey, antara contoh-contoh ya penulisan kreatif, ada banyak penulisan kreatif ya. You can see in your buku teks ada banyak novel-novel dulu-dulu yang telah menggunakan penulisan kreatif untuk meningkatkan semangat nasionalisme. So that is bahagian 2.5, alright? So sekarang kita tengok kepada faktor kemunculan gerakan nasionalis. Okey, apakah faktor-faktor yang telah mewujudkan gerakan nasionalisme di negara kita? Okey, ada beberapa faktor ya kelas. 1, peranan agama. 2, penulisan kreatif macam cikgu cakap tadi. Yang ketiga, media cetak. Yang keempat, sistem pendidikan. Yang kelima, kemunculan golongan intelektual. Yang keenam, pengaruh luar dan serantau. Okay, so these are the faktor-faktor yang menyebabkan munculnya gerakan nasionalisme di negara kita. So now after this, I'm going to explain one by one. Ya, okay, kalau kamu tengok dari segi peranan agama kelas, bagaimana peranan agama ni meningkatkan? Para pelajar, banyak para pelajar negara kita yang telah melanjutkan pelajaran ke Mesir. Okay, so those students yang telah pergi ke Mesir tu terdedah dengan falsafah perjuangan di negara sana. Okay, because they stay in Mesir, kat situ pun ada banyak perjuangan. So pelajar-pelajar kita yang telah pergi ke sana telah terdedah dengan falsafah perjuangan ni. So bila mereka balik sini ke negara kita, mereka menyebarkan semangat nasionalisme di negara kita sendiri. Okey, contoh-contoh pemimpin ialah Syed Jamal, Sheikh Muhammad Abduh dan Rashid Rida. Ini adalah gambar Rashid Rida. Alright. Gerakan Islah is one of it. Menyuruh umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dengan berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey. So gerakan Islam merupakan satu peranan agama yang telah membawa balik orang Melayu ni kepada ajaran agama dan hadis. So ini juga adalah salah satu cara mereka meningkatkan semangat nasionalisme. Gerakan ini juga muncul untuk menentang orang barat ya. Okay, next one is penulisan kreatif. As I told you just now, penulisan kreatif memainkan peranan yang sangat penting. So people when they read the storybooks and everything, mereka dapat lihat kesan-kesan negatif daripada pengaruh barat. Okey, so itu juga secara tidak langsung meningkatkan semangat nasionalisme. Okey, hasil kesusastraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis digunakan sebagai wadah untuk mengungkap keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. So dalam cerita tu, it's a story actually, tapi dalam cerita tu penulis tu dia meletakkan semua penderitaan rakyat yang disebabkan oleh penjajah.
Okey, hal ini memberi impak kepada rakyat untuk menaikkan lagi semangat nasionalisme dan semangat untuk menentang penjajah. Okey, ini adalah contoh-contoh penulisan kreatif ya kelas. Okey. These are some of the contoh novel dia adalah novel Melur Kuala Lumpur. Melur Kuala Lumpur is about a lady, okey, peranan wanita oleh Harun Aminur Rashid. Okey, cerpen-cerpen Awang Putat oleh Abdul Rahim Kajai. Putra Gunung Tahan, ini juga merupakan satu cerpen yang meningkatkan semangat nasionalisme ya. Okey, next is media cetak. Okey, media cetak pun macam tu juga kelas, sama juga seperti akhbar dan majalah. Okey, banyak akhbar-akhbar dan majalah-majalah yang dicetak oleh media cetak ini. So bila akhbar-akhbar ni dicetak, barulah masyarakat boleh baca, betul tak? Barulah ia tersebar ke seluruh kawasan masyarakat itu. So masyarakat yang baca akhbar dan majalah, yang tahu tentang sikap-sikap negatif penjajah, menyebabkan mereka pun naikkan semangat nasionalisme. Ada banyak akhbar-akhbar yang telah wujud ya pada masa itu. Okey, antara akhbar awal termasuklah Jawi Peranakan. Ini merupakan satu akhbar awal yang telah menegur campur tangan British dalam soal agama Islam di Singapura dan juga tentang isu bahasa Melayu. So dalam akhbar mereka berani menegur British. Depan-depan susah nak menegur, nanti kena tembak. Okey, so mereka tegur dalam bentuk penulisan. Okey, so Jawi Peranakan merupakan salah satu akhbar yang pertama yang menegur British yang telah campur tangan, okey, dalam hal-hal agama dan juga hal isu bahasa Melayu. Alright. Terdapat juga akhbar sekolah Melayu yang digunakan untuk bahan pembacaan di sekolah-sekolah Melayu. Ini adalah contoh akhbar sekolah Melayu, ni gambar dia. Okay, cikgu pergi cepat sikit ya. Okey, ini juga merupakan banyak lagi media-media cetak yang ada di negara kita seperti Al-Imam, very famous, Neraca, Pengasuh. Okey, at least you must know lah 2 hingga 3 contoh tu awak kena tahu. Nanti kalau ada soalan essay awak nak bagi contoh kan, at least you know lah. At least 2 lah, ingatlah 2 at least. Al-Imam, Neraca dan sebagainya. And these are all our wartawan-wartawan dulu-dulu ya, yang menulis akhbar-akhbar dan sebagainya. Di Sarawak pun macam tu kelas, di Sarawak pun ada akhbar, namakan Akhbar Fajar Sarawak. Okey, situ pun mereka banyak mengkritik. Okey, di Sarawak mereka banyak mengkritik dasar pemerintahan Brooke. Okey, dasar pemerintahan Brooke. Okey. Cikgu, apa maksud mengkritik? Okay, mengkritik means they tell bad about them. Talk bad about the British. Okay? Alright. Because all these things, this akhbar, this media cetak and all that, is like a criticism. In English, we call criticism. Alright, they criticize the British. Alright? Alright, teacher. Kita nak naikkan semangat nasionalisme pertempatan. Okey, faktor yang seterusnya adalah sistem pendidikan. Okey, negara kita ada sistem pendidikan tersendiri. So bila pemuda-pemuda di negeri kita yang telah menerima sistem pendidikan, they are more open-minded and they can see very clearly yang British ni menjajah kita dan mengeksploitasi kita. So these are the people, the learned people, okay, yang keluar after they mendapat sistem pendidikan, mereka keluar dan menulis tulisan kreatif, membuat media cetak, okay, untuk menjelaskan kepada yang lain how British is actually mengeksploitasi negara kita. So sistem pendidikan memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan nasionalisme. Okay, pendidikan moden Islam melalui penubuhan madrasah telah meniupkan semangat baru ya pada awal abad ke-20. Ini adalah satu contoh madrasah di Pulau Pinang, gambar ni. Okey, banyak madrasah-madrasah yang telah diwujudkan di Johor, di Pulau Pinang, di Kuala Kangsar dan sebagainya. Okey, selain daripada itu, institusi ini menerima idea nasionalisme melalui kunjungan para ulama kaum muda dari Sumatera Barat dan juga pulangnya pelajar-pelajar dari Mesir. Remember when I told you about tokoh agama just now? Ada pelajar yang pergi Mesir dan mendapat pengalaman perjuangan di sana. So bila mereka balik ke sini, okay, mereka juga turut serta dalam sistem pendidikan untuk menyebarkan idea kemajuan dan pemodenan kepada masyarakat. So they want to instill
put instinct in masyarakat negara kita tentang pendidikan, betapa pentingnya pendidikan itu kepada kita, dan don't just listen to what the British says. Alright? Okay, Raffles Institution di Singapura, Maktab Melayu Kuala Kangsar, Maktab Perguruan Sultan Idris telah melahirkan ramai golongan-golongan pemimpin rakyat yang menuntut hak untuk mendapatkan pendidikan. So all these colleges telah dibina supaya memberi pendidikan kepada para pemuda negara-negara kita ini. Okay, melalui sistem pendidikan, pelajar didedahkan kepada idea tokoh falsafah Islam dan Barat yang memperlihatkan kelemahan bangsa yang dijajah serta mendesak British melakukan pembaruan. So maksudnya bila pemuda-pemuda kita pergi mendapatkan pendidikan, that's why they become educated and they can stand for our country. Okay, mereka boleh berjuang untuk negara kita dan mereka boleh menuntut beberapa faedah daripada British. Okay. Contohnya SITC. SITC ni ialah ni ya, Maktab Perguruan Sultan Idris. In English we call Sultan Idris Teaching College. Okay, Teachers Training College ya. So that is why SITC menjadi medan ilmu untuk berbincang dan menghasilkan karya nasionalisme. Okay, setelah itu the next fakta ialah kemunculan golongan intelektual. Obviously, bila kita dah ada sistem pendidikan yang baik, maka muncullah ramai golongan-golongan intelektual dan golongan intelektual ni pula telah meniupkan semarak nasionalisme ke dalam penduduk di negara kita. Okay, make us understand. Okay, so one of them is Syed Sheikh Al-Hadi, ini adalah gambar dia yang telah menggerakkan pembaruan dalam masyarakat, idea-idea moden. Okay, and make sure masyarakat pergi ke sekolah, okay, pergi mendapatkan pendidikan. Begitu juga intelektual lepasan pendidikan Inggeris. Okey, ramai juga kat sini kamu nampak contoh-contoh. These are people yang dapat pendidikan Inggeris ya. Mereka menggunakan akhbar serta menubuhkan persatuan bersifat sosioekonomi dan politik untuk menyedarkan rakyat tentang nasionalisme. Okey, itu adalah beberapa faktor yang telah dibuat oleh atau kebaikan yang telah dibuat oleh golongan intelektual. Okay, and finally ialah pengaruh luar. Okay, pengaruh luar dan serantau. Okay, ada pelajar-pelajar kita yang telah pergi ke luar negara. So, pengaruh luar juga telah membantu mereka menaikkan semangat nasionalisme. Okay, kebangkitan pan-Islamism di Uthmaniyah. Okay, menyedarkan umat Islam untuk bersatu menentang ancaman luar. So, pelajar-pelajar yang telah pergi ke bahagian Uthmaniyah, mereka belajar untuk menentang. Okay. And then pengaruh gerakan Islah di Mesir menggesa umat Islam melakukan pembaharuan yang progresif. Kemunculan Jepun sebagai kuasa besar dunia yang berjaya menewaskan Rusia telah membuka mata orang Timur. Okey, pasal Jepun pun Timur macam kita. So kita tak sangka Jepun boleh kalahkan Rusia. Rusia satu negara barat yang berkuasa. Bila sebuah negara Timur seperti Jepun dapat mengalahkan Rusia, so semua orang dah buka mata. Orang-orang Timur semua dah buka mata. Oh, if Jepun can do it, why not us? Kenapa kita tak boleh? Alright? So itu adalah pembuka mata, an eye opener. Selain daripada itu, pengaruh luar yang lain ialah gerakan revolusi Cina yang dibuat oleh Dr. Sun Yat-sen. Next, di India, perjuangan Mahatma Gandhi. Okey, di India bagaimana Mahatma Gandhi telah berjuang untuk menentang British di India juga telah membuka mata pembesar tempatan di negara kita. Macam mana kita pun nak berjuang juga, okey. Dan juga Jose Rizal. Jose Rizal yang telah berjuang di Filipina untuk menentang Spanyol, okey. Itu juga merupakan satu apa orang kata satu titik semangat nasionalisme kepada negara kita. Okey, so dengan tu cikgu bagi satu soalan. Soalan ni ada berkaitan dengan apa yang kita belajar tadi. Alright, ini adalah satu contoh soalan esei kelas. Boleh keluar untuk bab ni ya, bahagian ni. Okey, soalan pertama. Jelaskan perkembangan nasionalisme di negara kita pada penghujung abad ke-19 dan abad ke-20.
Okey, ini perkataan jelaskan. So kalau boleh bagilah huraian dan contoh dan sebagainya. Okey, 6 markah. Soalan kedua boleh berupa macam ni. Bagaimanakah faktor berikut mendorong kepada kemunculan nasionalisme di negara kita pada awal abad ke-20? Satu, media cetak. Satu, sistem pendidikan. Setiap satu mengambil 4 markah. So 8 markah keseluruhan. Lepas tu soalan C, penulisan media dan penggunaan media cetak relevan kepada masyarakat pada hari ini. Berikan pandangan anda. Soalan ni cikgu dah buat tadi ya. Masa kita nak buat essay tu cikgu dah buat tadi. So sekarang cikgu mungkin nak bagi satu contoh untuk menjawab soalan B lah. Macam mana nak jawab soalan B ni. Okey. Okey, kita tengok soalan B. Okey, inilah contoh jawapan ya untuk media cetak. Okey, untuk media cetak. Okay, soalan dia lah, bagaimanakah faktor berikut mendorong kepada kemunculan nasionalisme di negara kita pada awal ke-20? Okey, media cetak. So media cetak telah mendorong kepada kemunculan nasionalisme di negara kita pada awal ke-20 melalui akhbar dan majalah yang menjadi penyebar berita. Okey, contohnya akhbar Jawi Peranakan telah menegur campur tangan British dalam agama Islam. Okey, selain itu akhbar Al-Imam, Neraca dan Pengasuh telah memuatkan idea pembaharuan. Seterusnya, akhbar Fajar Sarawak telah mengkritik dasar Brooke yang mengabaikan kepentingan Bumi Putera Sarawak. So all this, that's not, I already showed you in the slide. So kalau kamu tengok kat sini, memang lebih daripada 4 markah kamu dapat untuk soalan media cetak. Bukan media cetak saja 4 markah. So it's only about media cetak. So cikgu dah bagi isi melalui akhbar dan majalah menjadi penyebar berita. Cikgu dah bagi contoh. So 1 markah sini, 1 markah sini, 2 markah. Lepas tu cikgu juga bagi contoh akhbar lain, okey, 3 markah dan juga contoh 1 akhbar dari Sarawak, 4 markah. In fact lebih daripada 4 markah pasal ada huraian. Okey, so that is one answer for media cetak. Lepas tu yang kedua, sistem pendidikan. Sistem pendidikan juga memainkan peranan kemunculan nasionalisme melalui pendidikan moden Islam, iaitu madrasah telah meniupkan semangat pelajar. Selain itu, idea nasionalisme muncul melalui kunjungan kaum muda dari Sumatera dan pelajar dari Mesir. Ini pun melalui sistem pendidikan. Seterusnya, pendidikan telah melahirkan pemimpin rakyat yang menuntut hak untuk mendapat pendidikan. Seterusnya, sistem pendidikan juga telah mendedahkan pelajar kepada idea tokoh falsafah Islam. Okey, ini adalah beberapa contoh jawapan yang cikgu dah belajar. Ini pun telah melebihi 4 markah. And then again, don't forget, start with the kata tugas, gunakan penanda wacana, alright, gunakan ayat yang lengkap. Alright, so kalau kamu boleh tulis sebegini, memang kamu boleh mendapat markah sepenuhnya. Okay, kelas? Any question bahagian ni? Okey, ada satu, what is Uthmaniyah? Uthmaniyah adalah satu kerajaan Islam Priyashni, satu kerajaan Islam di Mesir. And Aina, cikgu, golongan intelektual tu macam golongan bijak pandai. Yes, betul Aina. Golongan intelektual tu adalah golongan yang sudah berpendidikan, educated. Yes, bijak pandai. Betul. Okay, any other question kelas bahagian ni kelas? Okay, kita pun dah nak habis ni ya. Okay, cikgu stop share sekejap. Okay, nak tengok chat kamu ada tak question apa. So far so good ya. Alright. Okay, so I cannot move on to the other slides because kita pun dah habis masa. So you can get it from the from our organizer ya. Okay, boleh dapat daripada organizer. So let's just move to the last slides. Okay. Kalau kamu tengok di sini, cikgu ada banyak slides ya untuk 4 subtopik tu. Kamu boleh tengoklah kat rumah nanti ya. Kamu boleh tengok ada banyak slides dan ada juga soalan-soalan dan jawapan dia sekali. Okay, cikgu letak kat situ. Okay. So for now, I think cikgu buka kepada question and answer lah. Okay, cikgu buka kepada question and answer. Is there any question that you want to ask?
Okey, secara kesimpulan apa yang kita buat hari ini ialah tentang cara menjawab esei. Alright, cara menjawab esei kita dah tengok beberapa soalan esei ya. Kita kena tengok kata kunci yang jenis apakah, yang jenis huraikan, yang jenis sejauh manakah, jangan lupa kalau ada soalan-soalan sejauh manakah gunakan ranking. Lepas tu soalan kebat jangan lupa mesti ada inference ya. Okay, so you can go through back the slides ya yang cikgu dah buat. And also satu contoh soalan daripada bab 2 cikgu dah terangkan tadi. Okay, is there any question class before kita leave? Okay, now next week cikgu akan buat macam mana nak jawab soalan objektif. Okay, soalan objektif pun ada teknik-teknik tertentu. Okay, macam mana kita nak jawab soalan objektif. Itu kita akan tengok minggu depan dan cikgu juga akan sentuh bab 3 tingkatan 4. Okay, Komal. Teacher, is there any way, let's say, brain dead die and you got to answer kebat question and you got no idea, is there anything we can write and try our luck? Okay, as long as whatever you are writing tu, jawapan kamu tu adalah kaitan dengan soalan dia. Logic lah. Okay, logic, you can get marks. Don't worry. That's why I say you must do the kebat question. Okay, your brain die also never mind. You still can answer. Yeah, Komal. Okay, Komal, you okay? Yeah, can. As long, that's why I say kebat question must answer. Jangan leave, okay? Do the question. With your own opinion, actually, very good, Crescent. Thank you for saying that. Just answer anything with your own opinion. Make sure kamu ada kata tugas di depan. Make sure ada penanda wacana. Make sure ayat lengkap. Okay, done. Put one inference there. Okay, done. Ready to go. Alright, class. Okay, any other question? Ada apa-apa lagi soalan lain ke kelas? Cik, faham tak hari ni macam mana nak jawab? Cikgu. Yes. Dalam bab 2 ni subtajuk yang mana yang kita perlu beri penekanan? Okay, yang tu cikgu tak boleh nak bagi tahulah. Because you are the tikus putih. So tikus putih, anything also can come out. I dare not ramalkan. Okay, thank you. Okay, that part I cannot help you. I'm very sorry. Memang cikgu tak berani nak ramal. Okay, bab nasionalisme ni agak penting selalunya. Okay, that's why I'm emphasizing on this bab also. Tikus putih, yes, you all memang tikus makmal. Okay, okay, alright. Ada apa-apa lagi soalan? Okay, faham tak hari ni punya kelas kamu faham tak? Did you get a good idea or how to do the essay? Okay, at least something that you get. Cikgu betul-betul harap you got something from me today lah. Jelas lah. Okay, cikgu betul-betul harap kamu dapatlah something. Okay, dah ada confidence sikit. Okay, nak tulis essay ni. Ada tak confidence sikit? Nak tulis essay. Ada kan? Okay, good. Kalau ada, bagus. Okay, good. Okay. Cikgu Harisha kata, saya percaya cikgu nasionalisme akan datang dalam exam. Ya, cikgu pun percaya. Okay, cikgu harap akan keluarlah nasionalisme. Because these are all topik-topik tentang negara kita. So, yeah, could lah. But I dare not say yes because I don't know. Okay. Okay, cikgu tak berani janji, tapi yes, kemungkinan besar. Alright. Ya, belajar sikit-sikit lah dari sekarang. Awak exam next year March je kan? Belajar sikit-sikit dari sekarang, rajin-rajin buat nota. Okay, slide-slide ni membantu. Okay, kena rajin-rajin lah sikit. Memorize is okay. Okay, cikgu tak kata memorize tu salah. Memorize tu okay, tapi kena fahamkan. Understand first, then only you memorize. Okay. Tingkatan 1 hingga 3 tak keluar. Natasha, don't worry. Forget about form 1 to form 3. Forget it. Dah habis dah tu PT3 kamu orang. Okay. Yang akan keluar form 4 and form 5 only.
Okay, this bab essay, there's now one we already done. Okay, there's now one we already done. And there's another one here, somewhere in the slides, you can have a look. All right, if you have any questions in the next week class, you can always paparkan. Kalau ada satu bentuk soalan yang awak tak begitu tahu ke apa ke, you can always share it with me. Okay, notes, okay, the notes are dalam bentuk slides macam ni. Cikgu boleh share. Okay, I will share with you all the slides later on. Nota banyak, you Google and see a lot of nota in the Google. Check dekat Bumi Gemilang tu, banyak nota. Form 4, Form 5. Yeah, Form 3 sejarah won't come out class, don't worry. Form 1, Form 2, Form 3 will never come out. Don't worry about that. Form 4, Form 5 only. Okay, ada apa-apa lagi ke? Susah nak hafal tu memanglah. Okay. That's why cikgu galakkan untuk buat soalan kebat. Okay. Alright. Okay lah kelas, dah habis masa dah. Thank you very much for attending for today's class. Okay. Cikgu sangat-sangat berharap kamu dapat dah sedikit sebanyak ilmu daripada hari ini. Okay, take care all of you. I see you next week. Okay. Okay, stay safe ya. Okay, bye-bye. Thank you, teacher. Thank you, Thank you, teacher. All of you. Bye-bye. Thank you, teacher. Alright, bye. Thank you, teacher. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay ya, cikgu keluar dulu ya.